Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hati anda hari ini? Saya doakan semoga semakin ceria, semakin positif dan semakin merasakan kasih sayang Allah yang sangat berlimpah ruah. Alhamdulillah. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda tips-tips bagaimana membebaskan hati anda, membebaskan diri anda daripada perasaan-perasaan yang negatif seperti marah, seperti kecewa, seperti perasaan yang penuh dengan ketakutan. Sebab saya yakin anda tahu bahawa semakin anda merasakan banyak perasaan yang positif, berfikir dengan yang positif-positif, sebenarnya anda sedang menarik keberlimpahan, kebahagiaan dan kejayaan dalam hidup anda. Masalahnya adalah dalam kehidupan kita, tidak boleh tidak, kita mesti ada cabaran, akan menghadapi cabaran. Saya sendiri pun ada cabaran dalam hidup saya. So saya nak kongsi dengan anda bagaimana saya membebaskan diri daripada perasaan-perasaan yang negatif dalam diri saya. Saya ada kan yang menyebabkan orang nampak Dana Tahir ni tersenyum je kan, macam tak ada masalah je kan. Sebab saya tahu cara bagaimana membebaskan diri saya daripada perasaan-perasaan negatif ni. Ada banyak cara yang saya buat, tapi hari ni saya nak sharekan satu teknik yang sebenarnya saya share Sabtu baru ni di dalam program Apa Kata Wanita. Ramai Alhamdulillah yang memberikan positif feedback, yang rasa dah buat dan rasakan kedamaian, rasa perasaan negatif tu hilang macam tu saja. Mudah saja caranya. Adakah anda bersedia? Saya akan sharekan dengan anda sekarang. Okey, sekarang apa yang perlu anda buat adalah anda hanya perlu ambil satu kertas. Okey, satu kertas. Okey, sebelum tu saya nak cerita tentang apa yang kita nak buat ni. Okey, ketika kita rasa kecewa, ketika kita rasa marah, ataupun kita geram, ataupun kita penuh ketakutan, sebenarnya ada sesuatu dalam diri kita yang kita tak boleh maafkan. Sama ada maafkan orang yang menyakiti kita, ataupun kita geramkan seseorang, ataupun sebenarnya kita rasa down, rasa kecewa dengan diri kita sendiri. Kita rasa kita menyalahkan diri kita sebab kita gagal ke, kita rasa kita ni tak berani, tak boleh move forward, kita menyalahkan diri kita. Jadi sebenarnya apa yang kita nak buat di sini adalah kita kena membuat terapi memaafkan. Ini yang biasa saya buat dan saya share dengan ramai orang sebenarnya dalam program saya. Dalam program Di Hati terutama ni banyak saya share kan antara teknik. Ini simple yang anda boleh buat. Okey, nak buat ke? Okey, sama-sama kita buat. Sediakan kertas kosong begini, terapi maafkan. Sebagai contoh, katakanlah anda geram kat seseorang, marah kat seseorang, susah nak maafkan. Okey, so apa yang anda perlu tulis adalah, okey, contohnya saya sebagai contoh, katalah saya marah dekat siapa orang terdekat, katalah biasalah kita suami isteri mesti ada geram kat suami kita kan. Okey, so kita tulis saya, okey, tulis saya, betul, tulis nama saya. Okey, saya Diana. Nama anda siapa? Tulis nama anda lah. Saya Diana. Lepas tu saya tulis lagi, maafkan suami saya, suamiku lah. Saya Diana, saya maafkan suamiku. Bahasa yang mudah, biasa-biasa suara, bahasa yang anda cakap dengan diri anda. Contohnya, aku Diana, aku maafkan suamiku. Okey, kemudian anda buat kertas melintang macam ni, anda buat garis dua macam ni. Okey, ni nombor satu. Dan anda tulis ni, saya Diana, saya maafkan suamiku. Tulis dua kali benda yang sama. Ketiga terus tulis sebaik-baiknya sebanyak 70 kali. 70 kali. Okey, tulis, siap-siap tulis je. Walaupun marah ni, walaupun geram ni, tulis. Kemudian selepas penat menulis sampai 70 kali banyak menulis ni, apa yang seterusnya anda buat adalah di sini. Okey, di sini kolom sebelah sini pula anda tuliskan, sebelum anda tuliskan, ini respon ataupun tidak balas. Okey, bila anda dah tulis 70 kali, anda baca satu persatu. Okey, katalah yang pertama anda baca, saya Diana, saya maafkan suamiku. Ketika anda baca ni, ketika saya baca, apa yang saya rasa? Marah kan? Geram kan? Okey, saya terus tulis geramnya, tak boleh maafkan, sampai hati abang buat saya macam ni. Geramnya, kenapalah tak faham-faham, kenapalah penat sangat. Luahkan. Kat sinilah namanya proses membuang sampah sarap dalam diri kita tu. Luahkan dengan cara yang sihat. Sebab masalahnya ramai kita bila marah dengan orang ataupun marah kat diri sendiri, kita tak luahkan dengan cara yang sihat. Kita
luahkan pada orang lain, kita marah orang lain, kita merosakkan diri kita sendiri dengan berbagai-bagai benda yang makanlah, tidur tanpa henti, memarahi diri sendiri. Jadinya dia tak sihat. Itu yang menyebabkan kita semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin buntu. Itulah sebabnya, sebab sampah tu tak keluar dengan cara yang sihat. Okey, so kemudian bila anda dah baca yang pertama, baca yang kedua lagi. Okey, contoh yang kedua sama juga statement dia. Saya Diana, saya maafkan suamiku. Okey, dan seterusnya bila baca tu terus. Okey, kemudian bila anda dah baca perlahan-lahan, anda baca, kemudian sebenarnya kat sini anda boleh letak skala. Okey, 1 hingga 10. 1 hingga 10. Okey, 1 hingga 10. Katakanlah bila anda buat tak boleh maafkan, 1 maknanya tak boleh maafkan, 10 boleh maafkan. Anda letaklah skala berapa kat sini. Statement nombor 1 ni, 1 memang tak boleh maafkan. Geram sangat kat suami saya ni, geram sangat, tak boleh. Okey kan? Okey, 1. Anda baca yang seterusnya. Perlahan-lahan, perlahan-lahan bila sampah dah keluar, perlahan-lahan skala anda ni bila anda dah meluahkan sini, perlahan-lahan skala anda akan jadi perlahan-lahan jadi 2, 3, 5, dan alhamdulillah, insya-Allah saya yakin sangat by the time anda habis 70 kali ni, anda di skala semakin naik dan semakin naik, dan anda boleh memaafkan dah. Anda secara automatik bila sampah dah keluar, anda akan mendapatkan pencerahan. Anda akan mendapat, oh sebenarnya ada sesuatu yang aku belajar kat sini. Oh sebenarnya aku kena buat ni. Oh sebenarnya suami aku ni perlukan bantuan aku. Contoh, oh sebenarnya orang ni. Anda akan dapat. Sebab dalam diri kita sebenarnya dah ada satu mutiara. Mutiara yang penuh belas kasih, penuh memaafkan, penuh pengertian, penuh keikhlasan. Sebenarnya dah ada. Yang menjadikan mutiara kita ni tak terkeluar adalah kerana mutiara tu ditutupi oleh sampah-sampah, dendam, marah, tak puas hati, kecewa, ketakutan, semua penuh. So inilah cara yang saya buat dan saya share dengan ramai orang sebenarnya. Dan benda ni kalau masuk akal berkata-kata tu macam betul ke kan? Aku kalau marah aku nak pastikan orang tu tahu kan, macam tu. Tapi sebenarnya bila kita buat, barulah kita dapat merasakan. Sebab bahasa hati adalah rasa. Kalau kita cakap-cakap dia tak jalan, kena buat. Adakah anda bersedia untuk buat? Adakah anda bersedia untuk membuang sampah-sampah dalam diri anda? Kita tengok nanti. Sebab semakin hari, ketika anda semakin membuang sampah-sampah, ketika itulah mutiara yang bersinar keluar daripada diri anda. Saya doakan anda semakin hari semakin penuh kasih sayang, semakin penuh kemaafan, semakin bijaksana dan semakin sabar dan ikhlas. Salam sayang dari saya, sahabat hati anda. Assalamualaikum.